kita diberi dua anugerah. Yang pertama, hidayah daripada Allah, teringin nak buat baik. Dan yang kedua, Allah bagi kepada kita taufik yang memudahkan jalan kita tu tadi untuk kita buat baik. Kalau kita tengok dalam WhatsApp group sibling kita malam ni, kan, katakanlah adik-beradik kita yang lelaki ada 5 orang. Kan? Ada 5 orang. Agak-agak kalau tanya berapa orang yang ada kat surau waktu sekarang ni, kalau dapat 3 orang yang lelaki kat surau, alhamdulillah lah tu. Kadang-kadang tinggal kita seorang je atau berdua je, kan. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ramai-ramai ni Allah pilih kita, dengan Allah bagi pada kita 2 benda, iaitu hidayah dan juga taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersyukur tuan-tuan kerana ialah hari ni kita dah berada, ni berapa puluh Rejab hari ni? 20. Semua tengok kat skrin tu kan. Ada tu, saya pun tengok juga tadi. 19 Rejab. Ada khilaf tu, dekat skrin kata 20 kan. Tak kisahlah, maknanya kita berada di bulan Rejab. Kita berada di bulan Rejab, menghampiri bulan Syaban dan juga bulan Ramadan. Perasan tak perasan tuan-tuan, antara amalan di malam hari yang baginda Nabi SAW tak tinggal ketika di bulan Rejab. Tuan-tuan boleh buka dalam tafsir Ibnu Kathir ketika mentafsirkan surah Isra. Hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Di malam hari, antara benda yang Nabi buat di bulan Rejab ialah baca Quran. Baca Quran. Kita tanya lagi, Nabi baca surah mana? Surah mana tuan-tuan? Surah mana? Surah apa? Bulan Rejab yang Aisyah kata Nabi sebelum tidur baginda akan ikhtiar untuk habiskan surah Isra. Panjangnya Ustaz. 111 ayat tu. Tak apa, kita ambil maklumat ni dulu, ambil ilmu ni dulu. Mudah-mudahan satu hari kita boleh ikhtiar amalkan. Kata Aisyah, hadis tu panjang sebenarnya berkaitan dengan baginda Nabi di bulan Rejab. Soal Nabi berpuasa seolah-olah Nabi tak nak buka. Ada kalanya Nabi tak puasa sehingga tak Aisyah merasakan Nabi tak puasa bulan Rejab dengan adik tu kan. Sambungkan pada tu, di malam hari baginda membaca 2 surah. Yang pertama surah Isra. Tuan-tuan boleh tengok dalam tafsir Ibnu Kathir. Yang kedua baginda membaca surah Zumar. Panjang ya Ustaz. Surah Isra ada 111, Az-Zumar ada 75 ayat. Surah Zumar, surah apa lagi? Selepas surah Zumar, surah Al-Mu'min. Kemudian surah apa? Surah Zumar. Macam mana mula surah Zumar? Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. 2 surah tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtiar baca di malam-malam hari di bulan Rejab. Maknanya malam ni kalau kita 20 Rejab, 19 Rejab, malam ke-21 atau malam ke-20, ada masa lagi untuk kita beramal. Dan antara benda yang masyhur di bulan Rejab ini ialah, itulah yang kita selalu dengar tu, Isra dan juga Al-Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini tuan-tuan biasa dengar sangatlah dia punya ceramah Isra Mi'raj. Kadang-kadang sampai berminggu-minggu orang duduk ceramah. Jadi malam ni kira kuliah khas. Kuliah ni tak lama. Kira kuliah maghrib ke kuliah isyak kita ni? Maghrib lah kan? Kuliah maghrib sampai isyak je lah. Gua je tuan-tuan ni. Dengan kadar kuliah ni kita ambil yang sempat je lah tuan-tuan. Baik, Isra dan juga Mi'raj, benda yang sangat popular. Isra dan juga Mi'raj ini merupakan mukjizat. Itu benda yang paling utama kita kena faham. Mukjizat
yang berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang wajib kita beriman. Banyak mukjizat yang Allah bagi pada Rasulullah. Ada satu kitab, Allahumma salli ala sayyidina, saya lupa namanya, dicatatkan hampir 1000 mukjizat yang berlaku pada baginda Nabi. Yang paling besar mukjizat kan ada 2, mukjizat hissi, mungkin tuan-tuan pernah dengar, aku banyak kuliah kat sini kan. Yang kedua mukjizat maknawi. Mukjizat yang terbesar ialah Quran. Sampai hari ini kita boleh melihat mukjizat tersebut, Quran. Dan kata Imam An-Nawawi, mukjizat yang kedua terbesar ialah peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Isra dan juga Mi'raj. Isra apa dia? Oh, takkan nak bagi tahu juga Ustaz, kami dah tahu dah. Oh, kita ulang balik. Isra ini perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda diperjalankan oleh Allah. Asra bi 'abdihi lailan, pada sebahagian daripada malam. Daripada mana? Daripada Makkah Al-Mukarramah. Ke mana? Masjidil Aqsa di Filistin. Jauh tu. Jaraknya ada banyak jalan lah, lebih kurang hampir 2000 km lah hari ni, 1900 something lah. Jauh perjalanan. Kemudian dimi'rajkan oleh Allah, naik ke langit. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sehinggalah ke Baitul Ma'mur, sehinggalah ke Sidratul Muntaha, sehinggalah ke Mustawa. Kemudian dianugerahkan oleh Allah dengan satu ibadah, iaitu solat. Kemudian ringkas cerita ni, ringkas ni saya cerita dah boleh selesai ni. Turun semula ke Baitul Maqdis, kemudian balik semula ke Makkah lailan, sebahagian daripada malam. Tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Clear tuan-tuan? Isra mana ada 2 benda. Isra satu perkara, perjalanan Rasulullah daripada Makkah Masjidil Aqsa. Mi'raj, baginda diangkat ke langit. Bila berlaku Isra dan Mi'raj? Khilaflah dalam kalangan ulama, tapi pandangan masyhur ialah sebagaimana disebut oleh Ibnu Mas'ud, hadis daripada Sayyidina Anas. Hadis tentang Isra dan Mi'raj yang sahih ada banyaklah. Kalau kita buka dalam tafsir Ibnu Kathir, Al-Imam Ibnu Kathir mendatangkan dengan 9 riwayat yang hampir sama. Yang masyhurnya ialah setahun sebelum hijrah. Jadi kita belajar sirah ni tuan-tuan, kita cuba fokuskan kepada 2 benda dulu. Yang pertama, sirah baginda Nabi sebelum hijrah, daripada Rasulullah lahir, kemudian baginda diangkat menjadi Nabi dan Rasul, umur 40 tahun. Di mana tu? Di Makkah. Di Makkah tempatnya. Umur 40 tahun masih berada di Makkah, berdakwah 3 tahun secara senyap-senyap. Tahun yang keempat sehingga tahun yang ke-13, maknanya 53 tahun baginda berada di kota Makkah. Kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah. Lepas daripada Makkah, hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah dan tinggal di sana selama 10 tahun. Dan seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Umur baginda Nabi
63 tahun. Jadi Isra' dan Mi'raj berlaku sewaktu baginda berada di Makkah. Pandangan yang masyhur kata setahun sebelum hijrah, ada yang sebut 2 tahun sebelum hijrah, ada yang kata 3 tahun sebelum hijrah sebagaimana Imam Al-Qurtubi, ada yang kata 5 tahun sebelum hijrah dan sebagainya lah. Tapi yang masyhurnya setahun sebelum hijrah. Tak kisahlah, maknanya berlaku di Makkah. Baik, jadi kalau kita tengok mukjizat ini besar, tak pernah berlaku dalam sejarah manusia. Seorang manusia diberi keistimewaan yang terlampau-lampau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah di langit. Maknanya Allah besar peristiwa ini. Jadi kenapa berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj? Malam ni kita nak fokus kenapa dulu tuan-tuan. Lepas ni mungkin ada penceramah yang hebat-hebat akan datang untuk ceramah pada tuan-tuan. Kita fokus kenapa dulu. Tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan insan yang terpilih. Setelah dilantik menjadi Nabi dan Rasul, jadi baginda Nabi ini merancang, ikhtiar supaya orang lain juga terima hidayah. Berdakwahlah Nabi, mula-mula dengan ahli keluarga, orang yang dapat secara senyap-senyap. Kita tengok dalam fiqh sirah Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti disebut dengan detail kan. Kemudian bila Allah perintahkan Nabi dakwah secara terang-terang, lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terang. Akhirnya orang Makkah marah. Yang marah bukan hanya orang, bukan daripada keluarga Nabi sendiri pun ramai yang marah. Abu Lahab, pak saudara Nabi, dan yang lain-lain. Sehingga dakwah baginda ni tidak kurang mendapat sambutan lah, kita kata, di Makkah. Bukan setakat itu sahaja, dalam tempoh hampir 12 tahun, 13 tahun, akhirnya mereka marah pada Nabi sampai pekat nak bunuh Nabi. Tahun yang keberapa tu? Tahun yang ke-9 kenabian, mereka boikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Yang kena seksa, jangan ceritalah, Sumayyah. Orang pertama syahid dalam Islam, Sayyidatina Sumayyah, wanita mati. Kisah Bilal, semua orang tahu kisah Bilal diseksa. Akhirnya mereka sepakat keluarkan satu keputusan, boikot keluarga Bani Hashim. La yubi'u bainahum, tak boleh berurus niaga, tak boleh bersosial, tak boleh menjalankan perkahwinan. 4 perkara itu disebut, mana diboikot. Nak makan tak ada makanan dan sebagainya. Sehingga kan baginda Nabi dan juga orang Muslim yang dhaif pada ketika itu berada di satu tempat, iaitu Syi'b Abi Talib. Makanan tak ada, sahabat yang makan akar kayu, daun kayu yang kering, tak ada makanan sampai peringkat itu. Siapa-siapa yang berurus niaga dengan orang mukmin, orang yang berurus niaga itu akan diambil tindakan. Jadi orang takut. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan diberi rezeki untuk pergi umrah lah, saya tahu orang sini selalu pergi umrah, kalau boleh kita ambil satu masa bila berada di Makkah tu, kita cuba melawat, kita cuba ziarah tempat-tempat yang penting. Saya insyaAllah 8 hari bulan ni sepatutnya berangkat lah. Kalau jadi sebelum 8 hari bulan Januari, 7 tu last tu kan. Flight 8 hari bulan tak dapat pergi, ditangguh 8 Mac.
Itu pun masih lagi dalam, ialah risau juga kalau tak dapat. Kalau kita duduk di Masjidil Haram Makkah, kalau ada peluang, maknanya kalau kita boleh sewa hotel yang abraj Sa'ah tu, dan kalau boleh ambil bilik yang menghadap ke Kaabah tu, itu kita akan nampak view sebenar Makkah. Masa last pergi sebelum Covid, Januari 2020, kebetulan dapat bilik yang menghadap ke arah dataran dan menghadap ke arah Kaabah. Kita nampak Kaabah, nampak dataran, nampak Sofa, nampak Marwah, nampak Jabal Abi Qubais, nampak Bukit Qu'ayqi'an, boleh nampak tapak rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Khadijah, dan boleh nampak tempat lahir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika boikot, Rasulullah dan umat Islam berundur ke satu tempat namanya Syaib Abi Talib. Syaib Abi Talib ni mana? Syaib Abi Talib ni kalau tuan-tuan keluar daripada pintu Marwah, Sofa, cuba ingat, Sofa ke Marwah kan biasa lepas kita tahallul tu kita keluar daripada sebelah kanan tu kan, kemudian patah balik ke hotel, kalau hotel yang belah belakang ni lah, kemudian cari ais krim kan. Tu yang lelaki pergi tahallul botakkan kepala tu kan. Kita keluar daripada pintu Marwah tu, dalam berapa meter daripada pintu Marwah, itulah tapak rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Kita pergi lagi ke depan, yang tempat maktabah apa tu? Maktabah yang tempat Rasulullah lahir tu. Kan pasal tak sebelah kanan. Pergi lagi ada satu bangunan, situlah tempat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Depan lagi, di belakang daripada maktabah, antara Bukit Qu'ayqi'an dengan Jabal Abu Qubais, di situlah Syaib Abi Talib. Rasulullah bersama dengan para sahabat yang dhaif, di situlah tempat mereka berundur daripada ancaman kaum Quraisy. Dan sebahagian hijrah ke Habasyah, Ja'far bin Abi Talib, Abu Salamah hijrah ke Habasyah, yang lain diseksa sehingga lepas 3 tahun, sehingga berakhirnya boikot. Panjanglah ceritanya, tapi nak ceritanya teruk je, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlakukan oleh kaum dia sendiri. Lagi menyebabkan Rasulullah stres ialah kematian 2 sayap, 2 tongkat yang sangat penting dalam dakwah Islam. Kematian Abu Talib, orang yang sangat penting ni Abu Talib. Dan kita tahu bahawa Rasulullah ni teruk diuji dan ayahanda baginda Nabi ketika Rasul belum lahir, masih dalam kandungan ibunya, tak sempat melihat wajah ayah baginda sendiri, diuji baginda Nabi. Kemudian ibunya wafat, kemudian yang jaganya atuk wafat, kemudian yang jaganya Abu Talib. Daripada kecil, umur berapa tu kematian Abdul Muttalib, Rasulullah umur berapa tahun? 8 tahun gitulah. Mana kecil lagi, seolah-olah baginda tak nampak ayahnya yang lain kecuali Abu Talib. Abu Talib jaga dia. Kemudian ketika Abu Talib, baginda dilantik menjadi Nabi dan Rasul, yang mempertahankan Rasulullah Abu Talib. Ketika kaum Quraisy mengabu-abukan Nabi, mereka malu masih ada Abu Talib. Tapi akhirnya Allah ambil Abu Talib dalam keadaan, dalam riwayat yang sangat masyhur, Abu Talib tidak beriman. Lagilah Rasulullah sedih. Apa maksud? Ujian ke atas baginda Nabi. 3 bulan selepas itu, menurut riwayat Ibnu Mas'ud, Khadijah wafat. Allahu Akbar. Khadijah ini isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Orang yang
Di saat orang lain memusuhi Nabi, Khadijah beriman dengan Rasulullah. Di saat orang lain ingin membunuh Nabi, Khadijah menginfakkan seluruh harta dia kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah dengan Khadijah disebut dalam sejarah, baginda tidak berkahwin dengan wanita yang lain. Khadijah seorang je. Kerana mulianya Khadijah, besarnya jasa Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita. Bayangkan tuan-tuan, seorang wanita yang ada segala-galanya, kecantikan ada pada Khadijah, harta ada pada Khadijah. Seolah-olah bumi Makkah itu hampir separuh hartanya milik Khadijah. Rasulullah ketika kahwin dengan Khadijah, Khadijah kaya. Sayyidatina Khadijah kaya. Nabi sendiri pun banyak duit masa kahwin tu tuan-tuan. Rasulullah mas kahwin, mahar Rasulullah masa kahwin dengan Khadijah, tuan-tuan tahu berapa? Berapa banyak? Kita di ini Negeri Sembilan ya, Negeri Sembilan berapa? Masa kahwin dulu berapa? Masa kahwin? Tak ingat? Lepas tu dah tak ingat dah? Sekali je kahwin. Kita biasa, ialah sekarang ni 10,000, 15,000 kita rasa dah cukup banyak lah. 20,000 kan. Sekarang masa zaman saya dulu tak banyak pun, 5,000 gitu ya kan. Rasulullah masa kahwin dengan Khadijah, Nabi pun ada duit juga ketika itu. Mas kahwinnya 20 ekor unta. 20 ekor. Jangan kata Rasulullah tak ada duit masa tu. Ada duit juga, 20 ekor unta. Satu ekor sekarang ni berapa? Cuba tuan-tuan boleh cek harga dia. Dia ada apa tu? Dalam website Saudi tu. Dia ada yang 6,000 rial, 7,000 rial, 10,000 rial, ada yang 20,000 rial pun ada satu ekor. Kita letaklah satu ekor 10,000 lah, darab dengan 20, bukan 200,000 lah. Itu baru mas kahwin. Kan? Jadi banyak duit. Khadijah lagi lah kaya-kaya, tetapi kekayaan tersebut digunakan untuk agama. Sehingga sewaktu 3 tahun boikot tu tadi, kadang-kadang nak dapatkan sumber bekalan terpaksa bayar double, triple untuk dapatkan sedikit gandum. Siapa yang belanjakan harta? Khadijah. Besar jasa Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan setelah Khadijah wafat pun Rasulullah bila dia sembelih kambing, lepas masak, baginda akan suruh isteri yang lain hantar kepada kawan-kawan Khadijah, teringat pada Khadijah. Pernah satu ketika di rumah Aisyah, 2 orang memberi salam. Baginda dengar suara tadi, cepat-cepat Rasulullah bersiap buka pintu, mempelawa 2 wanita masuk ke rumah, bersembang dengan, sehingga kan isteri Nabi yang lain tengok, lain macam ni. Tanya siapa ni? Ini adalah rupanya adik kepada Khadijah, dan ini kawan Khadijah. Mana sayang sungguh baginda Nabi kepada Sayyidatina Khadijah. 3 bulan selepas itu, riwayat yang kedua menyebut 2 bulan 15 hari Khadijah wafat. Sedih Rasulullah. Sehingga kan tahun tersebut dalam fiqh sirah disebut, Datuk Sir Ramadan Al-Buti dan juga ulama-ulama yang lain disebut sebagai tahun duka cita. Bayangkan nak kembangkan dakwah terhalang. Orang Makkah nak bunuh Nabi dan umat Islam. Yang mempertahankan baginda Khadijah, orang berkuat dah ni, Abi Talib dah tak ada. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. Macam mana nak buat ni? Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat keputusan. Dia kata, aku kena pergi ke Taif. Tuan-tuan kalau ada rezeki daripada Mekah tu, pergilah ke Taif. Tempatnya tinggi, lebih kurang 90 lebih kilometer lah daripada Mekah. Sekarang ni persepadanan semula ada yang kata tak sampai 70 dengan highway baru tu kan, sehingga ada yang duk bergaduh
nak boleh jamak ke tak boleh jamak kalau pergi Taif kan. Tapi Taif satu tempat yang subur. Rasulullah pergi dengan siapa? Dengan anak angkatnya, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni anak angkat Nabi. Saya waktu belajar dulu suka lepas asar pergi semayang di Masjid Ja'far At-Tayyar, kemudian pergi ziarah dua maqbarah, satu makam Abdullah Ruwahab dan satu lagi Zaid bin Harithah. Kita pergi ziarah, bagi salam, kita pergi berdoa, kita teringat insan inilah, sahabat Nabi inilah yang turut bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif. Dan anaknya, anak kepada Zaid bin Harithah namanya, saya lupa nama. Rasulullah menyebut Al-Hub ibn Hub. Anak dia, anak Zaid itu kekasih anak kepada kekasih. Mana Zaid bin Harithah kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita dia panjang, tapi mana Zaid bin Harithah ni orang penting. Lepas bayar saya pergi, dan kita akan teringat orang inilah mempertahankan Nabi sewaktu di Taif. Saya dulu belajar sama dengan kawan saya di sini jugalah, almarhum Ustaz Azan. Ustaz Azan Satiman. Kita sedekahkan Fatihah untuk Ustaz Azan. Alhamdulillah, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ingat ada kalanya waktu dia tak bawa rumah dia ke sana, dia berkawan kan, geng-geng bujang, kami bujang lagi kan, selalu pergi sembahyang asar di Masjid Ja'far, pergi ziarah makam Zaid bin Harithah. Bila pergi ziarah memang teringat, Zaid inilah kekasih Rasulullah yang turut bersama dengan Nabi pergi ke Taif. Walaupun bumi Taif itu subur, buah di Mekah yang kita duduk makan hari ini di pasar-pasar Makkah tu kebanyakan berasal dari ditanam di Taif. Kalau pergi Taif, pergi ke pasar Hadar, buah tin besar-besar manis. Walaupun tempat tadi subur, didiami oleh dua kabilah yang besar, antaranya kabilah Thaqif. Orang Taif tak terima dakwah Nabi. Bukan hanya tak terima dakwah Nabi, ketika Rasulullah nak balik, pembesar-pembesar Taif memerintahkan budak-budak kecil, hamba abdi, kamu tunggu di laluan mana Rasulullah Muhammad dan juga Zaid ini nak balik, rejam dengan batu, dengan benda tajam sehingga berdarah Nabi. Menurut riwayat Zaid bin Harithah, dia kata ada kalanya aku berada di depan Rasulullah, ada kalanya aku berada di belakang Rasulullah, ada kalanya aku berada di kanan Nabi, ada kalanya aku berada di kiri Nabi. Itu masuk isyarat. Nak azan dulu azan dulu. Eloknya kita azan dulu. Kita nak sambung lagi ke? Ni baru sampai Taif, tak pergi Masjid Aqsa lagi ni, sampai pukul 12 ni. Kita azan dulu ni. Azan dulu. Jadi kata Zaid bin Harithah, ada kalanya aku berada depan Nabi, ada kalanya aku berada di kanan, ada kalanya aku berada di belakang Rasulullah. Tak kala aku rasa ancaman itu banyak dari depan, aku melindungi Rasulullah daripada depan. Aku rasa ancaman dari belakang, aku beralih ke belakang, sehingga kan berdarah Rasulullah. Dan ada yang menyebut berkocak sandal yang dipakai oleh baginda Nabi dengan darah. Allahu Akbar. Balik keluar Rasulullah daripada Taif. Sebab tu kalau pergi Taif, janganlah pergi, bukan hanya pergi beli minyak wangi je, jangan hanya pergi beli buah je. Singgahlah tempat-tempat yang pernah dilalui oleh Rasulullah. Masjid Khuf sebagai contoh, yang tempat Nabi letakkan siku dia, Nabi bersandar. Dan dalam keadaan tekanan tersebut, Rasulullah ni diuji bertimpa-timpa tu kan. Daripada kecil diuji, sampai baginda wafat diuji sebenarnya. Pernah Abi Sa'id Al-Khudri, ketika Rasulullah dalam keadaan yang ngering, sakit,
Abi Sa'id pergi berziarahi Rasulullah, pegang Rasulullah, terkejut dia, panah ni pada Nabi. Sehingga kan Abi Sa'id kata, ya Rasulullah, ma hamaka ya Rasulullah, panahnya badan kamu ya Rasulullah. Nabi kata, para anbiya ini bila diuji dia double daripada orang lain. Sehingga kan Abi Sa'id tanya, siapa yang paling diuji oleh Allah? Nabi kata, al-anbiya thumma as-salihun, para nabi, kemudian orang soleh. Jadi Rasulullah ni penghulu kepada sekalian nabi. Nabi-nabi lain kita dengar kisah mereka diuji dengan macam-macam, digergaji, dibakar macam-macam. Rasulullah lebih-lebih lagi tuan-tuan sebenarnya. Daripada kecil, daripada belum lahir sampai Rasulullah wafat, diuji oleh Allah. Sama juga peristiwa ketika di Taif. Sebelum daripada pergi ke Taif, kematian isteri, kematian Abi Talib dan banyak lagi, dan baginda menerima tekanan yang sangat berat. Tapi apa yang Rasulullah buat? Ini yang kita nak malam ni. Bila diuji, apa yang Nabi buat? Kita pun diuji juga tuan-tuan. Yang saya tahu, setiap daripada kita ini Allah uji macam-macam. Cuma orang lain tak tahu je. Kadang-kadang isteri tak tahu bagaimana ujian atas suami, suami tak tahu ujian atas isteri. Macam-macam ujian. Ujian tersebut kerana apa? Atas hakimnya Allah, bijaksananya Allah akan bagi setiap orang dengan ujian. Kerana Allah nak bagi syurga kepada semua orang. Sama ada kita lulus ataupun kita gagal dengan ujian. Tengok baginda Nabi SAW diuji bertimpa-timpa, dan baginda lulus dalam ujian. Apa yang Nabi buat dalam keadaan yang demikian? Tuan-tuan, Nabi menadah tangan ke langit, mengadu dengan siapa? Mengadu dengan Allah. Nabi mengadu, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas, ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi, ila man takiluni, ila aduwin mallaktahu amri, am ila ba'idin yatajahhamuni, fa in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali ya Allah. Panjang tu doa. Nabi kata apa? Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati, ya Allah, aku tak ada orang lain untuk aku mengadu. Aku hanya ada Engkau ya Allah. Aku mengadu padamu ya Allah, dha'fa quwwati, lemahnya aku. Nabi mengadu depan Allah, mengaku bahawa baginda ni lemah. Siapa kita untuk kita tidak mengadu dengan Allah? Sebab itu bila Allah uji kita, kadang-kadang ujian tadi silih berganti, kadang-kadang bertimpa-timpa, kadang-kadang kita rasa Allah uji kita ni luar daripada kemampuan kita, kita rasa. Kadang-kadang kita rasa dah tak mampu nak buat apa dah, rapat ke dinding kita rasa, tak boleh keluar daripada ujian ni, tak boleh dah kita rasa. Tapi sebenarnya Allah ingat pada kita, dan Allah nak panggil kita supaya kita berhubung balik dengan Allah. Apa yang kita kena buat? Mengadu dengan Allah, mengayu dengan Allah. Aku mengadu padamu ya Allah, lemahnya aku. Aku mengadu padamu ya Allah, tidak, perancangan yang aku buat ini mungkin lemah ya Allah, dan hinanya aku pada pandangan manusia. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin, wahai Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, Engkaulah Tuhan kepada sekalian hamba yang lemah. Ila man takiluni, kamu nak serahkan diri aku ni pada siapa lagi ya Allah? Ila aduwim mallaktahu amri, adakah kamu nak serah aku ni kepada musuh aku, qaribin, yang boleh memusnahkan aku, ataupun kamu nak serahkan aku ini kepada orang jauh yang boleh menghancurkan aku? Aku tak kisah ya Allah, seandainya
kamu tidak murka dan marah pada aku, ya Allah. Itu Nabi. Jadi tuan-tuan, ada kalanya bila kita diuji, kembalilah pada Allah. Bila kita diuji, kita malam pun kita tak boleh tidur, dan kadang-kadang tengah malam kita terjaga. Setiap orang mesti ada yang datang ke surau ini, kita katakan di mana-mana tempat pun ada episod-episod penting dalam hidup itu. Ada bahagian-bahagian penting yang kita diuji oleh Allah. Mungkin hari ini ramai depan saya ini diuji dengan macam-macam. Jadi kita ambil sebagaimana cara Nabi buat, bangun tengah malam mengadu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu bila Rasulullah luluh ujian tersebut, Allah mengutuskan Jibril dan seorang lagi malaikat untuk jemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah, dan diberikan solat sembahyang. Jadi sembahyang tu penting sangat-sangat. Kalau boleh, maknanya kita yang dah 40-an, 50-an, 60-an ini, biarlah sembahyang kita tu biar ada nampak hubungan yang rapat dengan Allah, dan hubungan yang rapat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahyang kita tu biarlah sempurna, bukan hanya rukun syarat dia, tetapi hati kita ni berhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu amat malas kan. Maknanya kalau kita tak pernah berlaku dalam kehidupan kita, sepanjang kita umur 50-60 tahun, kita sembahyang tu kita rasa amat bermakna sembahyang kita, khusyuk sangat sembahyang kita. Kalau tak dapat rasa macam tu, rugi kita. Terutama ketika saat kita diuji. Bangunlah tengah malam, sembahyanglah, kemudian sembahyang tadi biarlah betul-betul khusyuk. Sebab itu disebut oleh Syekh Ali Tantawi, reka-reka datang ni belum masuk Isra lagi ni, berkaitan dengan solat. Syekh Ali Tantawi ketika orang tanya dia, aku sembahyang ni dah lama tapi tak khusyuk, macam mana aku nak buat? Jadi Syekh Ali Tantawi, saya nak kongsi tuan-tuan malam ni 5 benda mungkin kita boleh ikhtiar usahakan. Yang pertama, kata Syekh Ali Tantawi, kita nak khusyuk dalam sembahyang. Yang pertama, waktu kita ambil sembahyang tu, kita ambil dengan khusyuk. Waktu ambil sembahyang lagi, ambil dengan khusyuk. Dan maksudnya macam mana nak khusyuk? Maknanya kita ambil dengan cermat. Jangan berlebih-lebihan sehingga membazir, tapi ambil dengan sempurna. Bukan kata waktu ambil sembahyang tu kita bersembang. Kadang-kadang tu kalau waktu zuhur kat pejabat tu nak pergi sembahyang zuhur dengan geng-geng kita, klik kita tu, buka paip sebesar-besarnya, letak kaki dulu, sembang macam-macam. Daripada Malaysia sampai ke Eropah kita punya cerita kita kan. Tengah ambil sembahyang bercakap, jadi rugi. Masa ambil sembahyang, masa basuh tangan berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, tangan aku ni banyak dosa dengan tangan ni, mintalah gugur dosa tangan aku buat. Khusyuk itu waktu ambil sembahyang. Yang kedua, antara kita sembahyang wudu dengan kita nak sembahyang, zikrullah, zikir kepada Allah. Zikrullah mungkin boleh berlaku dengan kita baca doa. Zikrullah juga kita sembahyang sunat, kita baca Quran, kita berzikir antara wudu dengan solat. Zikrullah. Kita tak baca Quran, kita baca Facebook, baca WhatsApp, jadi rugi. Yang ketiga, kata Syekh Ali Tantawi, ialah kita memerhatikan bacaan. Memerhatikan bacaan kita. Ini bagi orang awam, mungkin kita tak faham semua benda yang kita baca dalam sembahyang, tapi kita perhatikan bacaan. Sebab itu bacaan-bacaan rukun qauli dalam sembahyang, mazhab kita Syafi'i itu, tengok dalam fiqh manhaji itu, rukun qauli kita kena talaffuz. Tujuan kita talaffuz maknanya supaya kita perhatikan bacaan. Kita baca Fatihah, biarlah talaffuz, Bismillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, sampai kita berhati bacaan. Sebab itu kalau kita nak khusyuk semayang tengah malam, tuan-tuan, walaupun mungkin kita tak mampu nak hafal Quran, surah-surah panjang macam adik imam kita, hafalan dia baik, mungkin kita baca surah-surah pendek. Kita nak ikut cara Nabi tahajud. Aisyah kata walaupun Rasulullah malam hari dia sembahyang 11 rakaat, 13 rakaat, kamu jangan tanya berapa panjang bacaan Nabi, jangan tanya berapa elok bacaan Nabi. Aisyah kata rakaat pertama Rasulullah tahajud, katakanlah dia buat 11 rakaat. 2 rakaat pertama Rasulullah sembahyang dengan bacaan yang ringan, bacaan ringan, takbir, doa iftitah, Fatihah dan surah pendek. Ada sebagian menyebut tak baca surah pun. Rakaat kedua pun sama. 2 rakaat yang kedua, takbir, Fatihah, Nabi baca suratul Baqarah. Hitam kita. Maknanya panjangnya bacaan Nabi. Kita mungkin tak mampu nak buat macam tu, tapi kita hafal ila fi Quraisy, kita hafal surah pendek-pendek. Kita ambil yang Aisyah kata, kamu jangan tanya betapa elok bacaan Nabi. Maknanya kita baca dengan sebaik mungkin, setartil mungkin. Bacaan malam, qiyam ketika tengah malam, dia ada tartil. Biasa ulama ajar tiga cara. Satu, tartil yang pendek, maknanya dia baca dua-dua rakaat. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebab apa? Sebab dia nak baca surah panjang. Ataupun baca dengan tartil mutawassit. Yang 4 baca 4. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, satu persatu. Ataupun sebaik-baiknya baca dengan tartil yang kamil. Walaupun kita sebaik surah bangun tahajud, 6 baca 6, 5 baca 5. Kita baca satu ayat. Bila baca satu ayat, terutama kita nak memerhatikan bacaan, supaya biar kita rasa waktu kita baca surah, waktu kita baca Fatihah, sebenarnya tuan-tuan tengah semayang tadi, semayang fardu, semayang sunat ni, waktu kita baca Fatihah, dalam satu hadis kursi kita kata Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Allah jawab, hamadani abdi, hamba-Ku memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, kita kata Allah balas balik. Majjadani athna alayya abdi, hamba-Ku berlebih-lebihan memuji aku. Maliki yaumiddin, kita baca Allah jawab tu, majjadani abdi, hamba-Ku sangat-sangat memuji aku, kata Allah. Sehingga habis Fatihah kita baca. Bayangkan kalau setiap kali semayang kita boleh rasa Allah membalas bacaan kita, sudah tentu kita akan baca dengan khusyuk. Lebih-lebih lagi bila kita diuji oleh Allah, kita boleh bangun tengah malam, walaupun kita baca Fatihah dan surah pendek, tapi kita baca dengan tartil yang kamil, memerhatikan bacaan, sudah tentu hati kita akan rasa hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah SAW ketika beratnya ujian, apa yang Rasulullah buat ialah kembali pada Allah, mengadu dengan Allah dalam doa, dalam solat. Benda ni kita boleh amal, kita boleh ikhtiar. Dan satu lagi, apabila kita ditimpa dengan musibah, ini ada satu doa yang Nabi ajar kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah dengan suami dia Abu Salamah mula-mula hijrah ke Habasyah. Balik daripada Habasyah, diuji oleh Allah, terpisah Abu Salamah, hijrah ke Madinah. Sebelum berlaku perjanjian Aqabah lagi, Ummu Salamah dengan anak dia berada di Makkah, terpisah. Anak terpisah, mak terpisah, suami di Madinah. Akhirnya ringkas cerita boleh hijrah ke Madinah. Tahun yang kedua hijrah, Abu Salamah syahid semasa perang Badar.
Perang Badar. Jadi Ummu Salamah tak ada tempat bergantung, duduk di negara orang, di tempat orang dengan anak yang kecil. Sedih Ummu Salamah. Nabi pesan, kamu pergi ajar kepada Ummu Salamah bacaan ini ketika ditimpa musibah. Jadi malam ni tuan-tuan ingat, tuan-tuan hafal, bila diuji terus baca. Nabi ajar pun ramai ada hafal ni, kalau kita ulang kaji balik. Nabi ajar bila diuji kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian tambah sikit lagi, Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Kita baca sama-sama tuan-tuan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada kami ini daripada Allah, kepadanya lah kita akan dikembalikan. Allahumma jurni fi musibati, ya Allah, berilah pahala atas musibah ini. Wa akhluf li khairan minha, gantikanlah dengan yang lebih baik. Kalau tuan-tuan tak ingat, boleh google je sebenarnya doa ketika musibah Ummu Salamah. Cerita dia panjang lah, tapi maknanya dalam keadaan Rasulullah, kita tahu sebelum Isra dan Mi'raj Nabi diuji, dan kita pun sentiasa diuji oleh Allah. Dua benda lah malam ni kita mungkin boleh bawa balik. Yang pertama, mengadulah dengan Allah, bukan mengadu di Facebook, bukan mengadu di Twitter, mengadu dengan Allah. Bila masa nak mengadu dengan Allah? Ketika semayang kita, ketika doa kita, ketika tahajud kita. Dan yang kedua, ketika ditimpa musibah, jangan lupa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sehingga kan sewaktu berada di keluar daripada bandar Taif, ketika Nabi mengadu dengan Allah, malakul jabal, malaikat membawa penguasa bukit. Setiap bukit ada malaikat jaga. Bukit Jalil ada malaikat jaga, Bukit Bintang ada malaikat jaga. Malakatul Jabal bawa dua bukit nak empat ke bumi Taif. Husayn dia panggil dua bukit tu, iaitu Qu'ayqi'an dan juga Abi Qubais, nak empat ke bumi Taif. Waktu tuan-tuan kalau pergi Makkah, kita yalah, kalau boleh pergi dengan orang yang tahu sejarah dan juga geografi Makkah, satu persatu dia akan cerita. Kalau kita nak, kalau duduk di Makkah tu seminggu, kita nak cerita satu-satu tempat tu tak habis. Jadi walaupun malaikat menawarkan untuk dihempapkan bukit ke bumi Taif, Nabi tak nak. Mudah-mudahan zuriatnya selepas itu akan beriman, kan? Jadi itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang kepada umat tanpa syarat dan sangat luar biasa. Kemudian Rasulullah balik semula ke Makkah, dan selang beberapa ketika Allah Subhanahu wa taala menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah, sehingga berlakunya peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Makna kuliah malam ni tak masuk lagi Isra Mi'raj. Tuan-tuan kena panggil penceramah lain. Penceramah lain lah. Saya rasa memadai lah tuan-tuan. Dah 9 lebih esok tuan-tuan kerja, saya pun kerja juga. Wallahu ta'ala a'lam. Apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala yang terkurang secara bahasa adat dan adabnya disandarkan pada kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ba'dana shaqiyyan wa la mahruma wa la matruda. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa ibu dan ayah kami, ya Allah.
rahmatilah mereka ya Allah, sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka kasihkan kami sewaktu kami masih kecil ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, andainya ibu dan ayah kami telah pergi menghadap-Mu ya Allah, ampunilah segala dosa mereka ya Allah, lapangkanlah kubur-kubur mereka ya Allah, jadikan kubur mereka satu taman daripada taman-taman syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, andainya ibu dan ayah kami masih ada ya Allah, sihatkanlah tubuh badan mereka ya Allah, sembuhkanlah segala sakit mereka ya Allah, panjangkanlah umur mereka dalam kesihatan yang baik ya Allah, panjangkanlah umur mereka dalam ketaatan dan ibadah pada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.